Surah Al-Hajj, surah ke-22 Al-Quran mempunyai 78 ayat dan mengambil namanya dari ayat 27 di mana upacara haji disebutkan sebagai ibadat yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim AS. Surah ini diturunkan di Madinah, tetapi ulama berbeza berpendapat mengenai bahagian awal surah ini yang dikatakan diturunkan di Mekah. Makanya, ada juga berpendapat keseluruhan surah ini turun di Madinah. Intipati utama surah Al-Hajj ini adalah mengenai kejahatan oleh orang-orang musyrik Makkah dan mengapa kini sudah layak bagi orang Islam menentang mereka. Sehubungan itu juga, surah ini terus mengingatkan umat Islam supaya taat kepada agama mereka, terus beribadah dan berdakwah. Kerana ada antara mereka yang beriman mahupun yang goyah dengan dugaan ini. Sehubungan surah ini yang diturunkan era pasca Mekah, ayat-ayat surah ini seperti surah-surah Madinah yang lain ada memberitahu mengenai objektif di sebalik jihad, perang serta penubuhan pemerintahan kerajaan Islam. Surah ini juga adalah surah yang pertama menggunakan ayat menggelarkan orang beriman sebagai Muslim. Surah Al-Hajj, seperti nama surah ini, memberitahu mengenai haji, termasuk berkenaan Allah menceritakan tentang sejarah Kaabah dan apa sebenarnya yang perlu dilakukan di Kaabah. Permulaan surah Al-Hajj diisi dengan penggambaran hari kiamat dan amaran bagaimana takutnya kita pada hari tersebut. Surah ini kemudian memberitahu kita mengenai sejarah dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam membina Masjidil Haram Kaabah, iaitu bagi menyembah Tuhan yang satu sahaja. Orang-orang musyrik Mekah yang rata-ratanya menyembah berhala di sekeliling Kaabah pula diberitahu bahawa mereka tidak berhak menghalang mana-mana orang awam dari mengunjungi Masjidil Haram. Selain itu, surah Al-Hajj ini turut menekankan lagi mengenai syirik. Sebagaimana jika seseorang menyeru untuk mendapat pertolongan selain daripada Allah semasa kesusahan dikira syirik, begitu jugalah membuat korban dan penyembelihan selain untuk Allah juga adalah syirik. Ayat 39 surah Al-Hajj ini pula signifikan. Ia adalah ayat pertama kalinya Allah memberi izin kepada orang Islam untuk berperang menentang orang-orang musyrik kerana Allah, kerana tidak membenarkan mereka mengunjungi Kaabah. Jika ayat 39 membenarkan orang Islam untuk berperang, untuk bertindak menentang kerana Allah, ayat-ayat yang turun selepas ini pula akan menjurus kepada mengarah untuk berperang terus kerana Allah pula. Pengakhiran surah ini sangat profound atau begitu istimewa kerana telah membuat proklamasi bahawa orang-orang beriman secara rasminya diberi nama Muslim seperti ayat 78. Orang Muslim diberitahu, kamulah orang Islam dan pewaris sebenar Nabi Ibrahim, dan oleh itu tunaikanlah solat dan membayar zakat serta melaksanakan jihad untuk menyebarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutan daripada ini, satu persoalan sering diujarkan. Mengapakah Al-Quran menekankan berulang-ulang kali bahawa Islam ini adalah agama Nabi Ibrahim, sedangkan ia adalah betul juga jika kita sebut Islam sebagai agama Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa dan Rasul-Rasul yang lain? Ini kerana Al-Quran diturunkan ke dalam komuniti orang Arab yang lebih biasa dan kenal dengan Nabi Ibrahim berbanding Nabi-Nabi lain. Baginda diakui oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, Muslim dan orang-orang Arab dan negara-negara yang berdekatan dengan sebulat suara sebagai Nabi yang agung.
Ini juga secara tidak langsung memberitahu bahawa semua agama-agama mereka telah diciptakan lama selepas era Nabi Ibrahim, dan oleh kerana itu agama-agama ini tidak boleh dipercayai kerana ia bertentangan dengan perkara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kandungan 1 hingga 24. Hujah bagi mereka yang menafikan tauhid Allah, kebangkitan semula dari mati dan akhirat. 25 hingga 38. Orang-orang Islam adalah penjaga Kaabah yang sebenar, bukan orang-orang musyrik Mekah. 39 hingga 41. Objektif jihad dan penubuhan negara Islam. 42 hingga 62. Amaran kemusnahan kepada mereka yang menentang Allah secara langsung atau tidak langsung. 63 hingga 76. Bukti-bukti tauhid, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. 77 hingga 78. Panduan untuk ketaatan, ibadah, jihad dan dakwah. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.